Allah, muslimin-muslimat sahabat sekalian, kami sebenarnya baru saja sampai pada pagi tadi, maksudnya awal pagi lah. Habis program semalam maghrib tu kami bertolak daripada Terengganu, balik daripada habis program semalam kan. Lepas habis program ceramah di satu masjid di Kuala Terengganu, kemudian bertolak, Masya Allah hampir maghrib. Kita sampai lebih kurang dalam jam 1 pagi macam tu lah. Jadi subhanallah, kalau ikutkan kondisi keletihan tu, memang kita rasa macam terasa lah, sebab 2 hari tu all out kan, 3 kali sehari kuliah. Kemudian habis kuliah tu, dia bukan habis terus, dalam 2 jam juga untuk kita menghabiskan sesi pertemuan pertemuan dengan semua yang hadir, beratur. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah antara usaha saya sendiri dan tim bersama dengan suami bila pergi mana-mana road tour. Maksudnya pergi so kita cuba atur kalau setiap negeri tu bukan pergi untuk satu ceramah. Jadi kalau contoh turun ke Kedah, terus 3 hari 2 malam. Kita akan turun ke Kota Baru dalam hujung bulan ni, 3 hari 2 malam juga kan, 3 hari 2 malam juga. Jadi bila tour sebenarnya, kalau pengalaman sebelum ni, bila kita ada turun, kita ada tour, balik tu kita tak mampulah nak buat kuliah pagi. Kadang cuti 2-3 hari. Sebab kepenatan kesan daripada tour tu, dia lain sikit dah, dia lain, memang lain lah. Sebab dia akan padat pagi, petang. Orang nampak ceramah tu 1.5 jam atau 2 jam, tapi sebenarnya semuanya memakan masa 5 jam non-stop. So dia nak kita nak pulih balik dari segi discharge tenaga tu, mungkin beza sikit dengan mereka yang backup belakang ni, macam cik suami macam ni. Tapi bila saya ceramah, tuan-puan fahamlah, saya berdiri contoh 2 jam all out, dia mental lah. Dia sebenarnya kekuatan mental, kekuatan rohani, semua dicampur aduk, semua digabung jalin lah. Jadi kalau penat fizikal ni rehat, mungkin dah boleh release lah, maksud boleh recharge balik. Tapi kalau penat mental dan sebagainya, lepas tu kita sambung macam tu lah. Kenapa Ustazah semangat bergambar selfie tu? Peluk 3 kali perempuan ni. Masya Allah. Sebenarnya kita nak elakkan peluk sebab dia makan masa, dan saya tak larat sebenarnya bila kalau contoh 1,000 orang hadir, 500, 800 orang, semua kita peluk kiri kanan tu, dia akan menyebabkan sakit leher, sakit belakang. Tapi ada setengah memang nak juga peluk. So bukan daripada saya lah, bukan tak nak peluk, masa dan juga kesihatan. Untuk makluman, habis kuliah saya akan buat pengumuman siapa yang ingin bertemu. Mereka akan beratur panjang. Orang lain dah balik, saya orang terakhir lah, kita orang terakhir. Kalau boleh kita orang pertama balik. Habis ceramah dah penat 2 jam nak layan orang, patutnya dah settle terus balik rehat sebab nak ceramah next. Tapi tak, tetamu yang balik dulu. Kita lah orang yang terakhir. Setelah selesai orang yang terakhir yang beratur. Faktor utama adalah menunaikan hajat, menggembirakan hati. Bila kita turun jauh, orang memang berhajat nak jumpa. Jadi subhanallah, makcik-makcik umur 70, 80, 90, orang yang datang dengan wheelchair, orang yang datang dengan macam-macam ujian. Contoh semalam ada wanita tu bersalam, perut dia dah sarat. Dia kata, Ustazah, saya dah dekat nak bersalin, tapi doktor cakap anak ini bila lahir je akan meninggal dunia. Saya, ya Allah, lepas tu saya tanya, berapa lama nak dapat anak ni? 3 tahun Ustazah. Anak pertama? Ya, anak pertama Ustazah. Nanti bila nak lahir, doktor kata lahir je tak boleh diselamatkan, sebab dia ada masalah besar pada paru-paru. Paru-paru tak boleh survive. Tapi hebatlah ciptaan Allah, sangat hebat. Walaupun dia anak itu tidak sempurna, paru-parunya tak sempurna lah, tapi dalam perut dia boleh sehat, dia boleh membesar. Walaupun dalam perut ibu kan tak ada udara, kita pula dalam, kita panggil apa ya,
dalam air, Ketuban. dalam air ketuban, tapi kita tak lemas. Kita tak ada udara dalam perut ibu, tapi kita tetap boleh bernafas. Masya Allah. Jadi dia menangis, dia peluk. Lepas tu subhanallah, saya cuma sebut begini, sebab tu bila jumpa tu masa salam, ada orang yang kita peluk, ada orang lama sikit, sebab sambil peluk tu dia cerita dekat telinga kita. Saya pun sebutkan begini, saya kata, "Dik, terus berdoa, tidak ada yang mustahil." Yang pertama, terus doa, tidak ada yang mustahil. Boleh jadi Allah akan berikan kesembuhan, kekuatan, anak tu boleh survive. Yang kedua, kamu kena doa, kena dua. Satu, mengharapkan Allah berikan kekuatan pada anak tu, sihat, sembuh. Namun yang kedua, soalannya doa macam ni, "Ya Allah, berikanlah kesihatan, kekuatan, selamatkanlah anakku, Ya Allah, Kau maha berkuasa," apa sajalah. Dan yang kedua, seandainya takdirmu, Ya Allah, yang lebih baik di sisimu, Ya Allah, anakku ini sekadar ini saja bersama denganku, Ya Allah, maka satukan kami di syurgamu. Ya Allah, aku redha, Ya Allah, dia mendahuluiku ke syurgamu, Ya Allah. Ya Allah, aku redha, Ya Allah, Engkau mengambilnya sebagai anak syurga, Ya Allah. Allahu Akbar. Jadi ini bukannya gugur ya, ini memang dah sempurna 9 bulan. Maksudnya Dr. Bia juga membesar, sebab sekurang-kurangnya nanti sekiranya anaknya selepas lahir dia meninggal dunia, maka sempatlah juga dia melihat wajah anak. Dan ramai yang bersalam, Encik, cuma yelah sebab Encik nampak orang tu salam peluk, jadi dia orang lama, tapi apa yang dia orang cerita pada saya tu orang lain tak tahu. Yang lama tu mesti ada something. Banyaknya adalah wanita yang datang bersalam, dua hajat. Pertama, umur dah lanjut tak kahwin lagi. "Ustazah, saya belum lagi nikah, Ustazah doakan saya jodoh." Umur dah 35, 38, 40, 30-an ke atas. Lepas tu saya akan dengan, walaupun jumpa tu macam kelang kabut, tapi saya tetap akan menghadirkan khusyuk, usaha. Sebab saya tak nak doa tu pada lidah je, moga dapat jodoh, tak. Sebab tu macam tarik nafas, macam, "Ya Allah, kurniakanlah jodoh suami yang soleh pada waktu yang berkat, pada waktu yang tepat, pada waktu yang terdekat." Saya akan sebut 3 tu. "Ya Allah, kurniakanlah buat wanita ini, Ya Allah, seorang suami yang soleh pada waktu yang berkat, pada waktu yang tepat, pada waktu yang terdekat." Jadi saya kata minta 3 tu, sebab nak cepat kan, dah lewat, umur dah lewat. Jadi minta dekat, minta cepat, minta tepat, minta berkat. Jadi maksudnya kalau belum ada, kemungkinan waktu yang tepat belum tiba, kemungkinan waktu yang berkat belum tiba. Jadi doa tu merangkumi semua. Itu adalah ayat biasa saya, bukannya ada hadis-hadis Nabi ke tak. Tapi kalau orang minta berkenaan dengan jodoh, saya akan doakan ayat tu lah. Maksudnya supaya dia faham, kalau tak dapat cepat, mungkin sebab belum tepat, belum berkat. Jadi kena gabung 3 tu lah. Okey, muslimin muslimat. Lepas tu orang yang akan mengadu pasal anak, Encik. "Ustazah, saya dah kahwin 5 tahun belum anak. 8 tahun Ustazah, 6 tahun. Masya Allah, Allahu Akbar." Dan yang istimewanya, Allah temukan saya dengan seorang wanita yang dapat anak selepas 13 tahun. Dan saya akan cerita pada tuan-puan semula nanti. Kita akan sambung. Semua nangis semua tu. Yelah, Encik. Tak faham, orang beratur panjang semua pun. Ya, sebenarnya kan Encik bayanglah ya, macam ni kan. Saya dah, kenapa saya ceramah berdiri? Saya depend sebenarnya. Kalau duduk tu, saya nampak audien, saya akan duduk sebab memang penat sebenarnya berdiri. Tapi banyak juga kerusi masjid ni, bila duduk dia rendah, jadi tenggelam. Kita duduk tu jadi tenggelam. Meja tu pula tinggi. So saya rasa macam tak puas tengok audien kan ramai kehadiran. Saya akan berdiri. Macam semalam ada satu lokasi tu 2 jam saya berdiri tanpa minum air. Lupa bila dah semangat tu. Dah habis berdiri 2 jam, 2 ke 3 jam pula berdiri menyantuni orang beratur panjang untuk salam ni. Kekuatan saya ialah, saya kata tadi, ada ramai yang berhajat.
ada ramai yang dalam ujian yang berat. Jadi kurang-kurangnya seronok, bukan seronok macam mana, penat memang penat, kadang campur dengan emosi, ada macam-macam lah. Tapi subhanallah, Allahu Akbar, bila ingat hadis Nabi SAW, kamu sentiasa dalam pertolongan, kamu sentiasa dalam pertolongan Allah selagi mana kamu menolong saudaramu. Kita tak boleh tolong lebih pun, tapi dengan berikan sedikit kata kekuatan, kita dah berikan sedikit pertolongan. Encik pun sabar juga, saya tengok sangat sabar. Saya lebih penat daripada Ustazah. Penat melihat Ustazah. Tak, sebab encik suami akan berada di belakang saya untuk kontrol, untuk tengok dari segi keselamatan. Ya, sebab kita tak tahu kan yang beratur-beratur ni kot adalah yang berniat sebaliknya. Sebab ada berapa banyak dah kes kan di Indonesia, di Malaysia sendiri, yang beratur tu haters. Lepas tu bila sampai dekat, dia tikam. Itu berlaku di Indonesia ada. Di Malaysia pun pernah ada berlaku. Seorang penceramah bebas lelaki yang beratur-beratur tetapi sempat orang nampak. Jadi safety keselamatan tu memang wajib ada. Macam-macam jugalah. Jadi kita perhati orang, kita datang apa semua. Jadi semua tu tim memang akan tengok. Kedua, saya tengok sebab encik suami ni memang akan di belakang, dia akan kontrol semualah. Kalau makcik yang lama sangat sampai tak nak lepas, okay makcik, dah makcik, bagi orang lain pula. Macam tu. Gitulah cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Encik okey tak tunggu saya lama-lama? Suka je. Suka tengok orang, suka tengok Ustazah. Okey. Alhamdulillah. Tapi pelik kenapa mereka walaupun sampai 3 saat 4 saat pun boleh menangis, peluk menangis, heran saya. Sebab rindu dan sayang. Itu adalah satu hubungan istimewa yang tidak boleh dijelaskan dengan kata-kata. Bagi orang, saya selalu dipesan sebenarnya oleh penceramah-penceramah lain yang faham situasi. Dia kata, Ustazah, kita ni lepas ceramah 1 jam, 2 jam, kita dah penat sebenarnya Ustazah, sebab kita gunakan semua, mental, fizikal, rohani, semua kita tekan. Jadi sebenarnya dah penat. Baik Ustazah, lepas habis je Ustazah balik je, settle. Kadang kami nak makan, nak layan orang makan EJK tu pun tak larat. Sebab badan tu nak pakai lama. Saya akui memang betul, Tuan-Puan sekalian, memang betul. Tapi saya tidak mampu nak mengecewakan harapan. Itu satu perangai saya. Tak mampu. Maksudnya saya kadang setuju cik suami kata dah tak larat tu, hari ni dah yang ketiga dah tu, nanti terus balik lah. Lepas dah tengok, lepas tu kan macam semalam saya kan sampai saya pergi tandas. Lepas tu kan tuan-puan, bila pergi tandas saya jumpa makcik umur 80 lebih datang. Dalam tanda yang sama? Ya, dalam tanda. Saya tanya, makcik daripada mana? Daripada Ajil. Saya tahu Ajil tu jauh, dekat 2 jam, 1.5 jam nak sampai ke lokasi ceramah Rusila tu. Saya kata jauhnya makcik datang. Ya, nak jumpa Ustazah. Lepas tu makcik main dengan siapa? Makcik tupan orang. Makcik doa lah Allah permudahkan. Makcik tahu Ustazah mari. Makcik tak tahu nak mari dengan siapa. Lepas tu pagi tadi lepas baca Quran, kan, dengar orang duk bincang-bincang, makcik tu kata nak tupang, orang tu boleh terima. Saya bayang ada ramai lagi makcik macam tu. Mari daripada jauh. Ada mari dari Kemaman, ada mari daripada Pahang. Jadi saya selfie dalam tandas. Saya selfie kat luar tandas dengan makcik tu. Makcik ya, umur dah lanjut kan, 80 lebih kurang. Bayangkan ya, dia lepas tu ada orang yang kenal dia, orang kampung kenal dia. Dia kata, Ustazah, Mak Yah ni sehari 5 guru dia pergi belajar Al-Quran. Lepas tu Mak Yah kata, kadang 5 Ustazah, kadang boleh 3 je atas guru lah. Maksudnya dia pergi belajar Al-Quran. Mak Yah ni umur dia 80 ni, pagi dengan ustaz mungkin, lepas sebelum Zuhur dengan ada ustazah ni, lepas tu pergi pula rumah ustazah ni. Sehari 5 guru. Saya kata, Mak Yah, dahsyatnya Mak Yah ngaji Quran, belajar ngaji. Nak biar baca molek. Kalau kita fikir orang tua dah 70, 80 macam ni, tak perlulah bersungguh sangat. Seorang guru dah penat, lepas tu baca sendirilah. Tapi tak, dia punya cita-cita nak baca biar betul-betul tu, nak baca biar kemah molek ni, maksudnya biar terbaik ni, cik. Bukan hanya pada kata-kata tapi perbuatan membuktikan.
Sebab dia beriman dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik dengan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya-Allah. Sebab tu bila kita jumpa orang manusia-manusia ni, insan-insan ni, kita belajar banyak perkara. Kalau kita rasa kita penat, kita berkorban, ramai lagi orang yang penat dan melakukan banyak pengorbanan. Masya-Allah. Itulah dia. Moga-moga dapat doa daripada semua yang mengikuti kuliah lah. Mungkin orang yang ikuti ni lebih alim pada kita. Betul. Lebih bagus daripada ustaz. Memang. Kebanyakannya orang yang hadir ni lebih alim, lebih soleh, lebih beramal. Saya mungkin tak banyak amalan. Bukan mungkin, memang tak banyak amalan. Betul. Saya tumpang amalan mokcik-mokcik ni. Amalan tuan-puan yang hebat-hebat ni. Jadi kita saling numpang-menumpang sebenarnya. Mustahil bagi seseorang itu, dia sempurna semua. Sedekah dia hebat, solat duhanya hebat. Solat duha ni kita tahu, encik, paling banyak solat duha berapa? 12. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi, solat duha paling banyak adalah 8. Dua pendapat ni kuat semua. Siapa yang solat duha lebih daripada 12, tidak sah. Bahkan ada pendapat kata haram kalau lebih daripada 12. Paling banyak solat duha 12. Satu pendapat yang kuat yang lain paling banyak 8 rakaat. Jumlah rakaat yang paling afdal solat duha, pendapat pertama kata 4. Pendapat kedua mengatakan 8. Sebab Nabi pernah solat 8 rakaat solat duha dan Nabi menyebutkan bahawa itu adalah solat jumlah yang paling afdal. Kena faham. Boleh jadi ada di antara kita ni, memang dia kalau solat duha 8 rakaat. Ataupun ambil pendapat yang kedua, solat duha 4 rakaat. Kebanyakannya solat 2 rakaat. Tapi yang afdal juga adalah 4 rakaat tu. Mustahil kalau ada di antara kita ni yang mampu untuk semua sempurna. Solat duha dia ambil yang 8 rakaat. Solat tahajud, solat witir pun dia ambil yang paling afdal, yang paling banyak yang Nabi buat. Lepas tu zikir banyak, baca Quran banyak, tahajud, semualah. Cik, puasa pula, semua puasa sunat dia ambil. Puasa Nabi Daud dia ambil, Isnin Khamis ambil, Ayamul Bait, puasa hari putih. Subhanallah, Allah Akbar. Tapi namun muslimin-muslimat, saya rasa antara kita ni semua ada kekuatan yang berbeza dalam ibadah. Ada orang kuat dengan sedekah, jadi dia kurang dari segi zikir-zikir, baca Quran ni kurang. Sebab apa? Dia hari-hari dia mikir, hari ni nak pergi tolong siapa, hari ni nak pergi bantuan ke mana, hari ni nak pergi ziarah orang sakit mana. Jadi dia banyak di luar rumah, dia banyak urusan menyantuni orang-orang yang memerlukan. Boleh jadi bahagian jumlah dari sudut ibadah tak banyak. Betul. Ada orang dia mungkin kuat dengan solat duha, tapi dari sudut selawat dia tak banyak macam ahli zikir. Ada orang dia banyak zikir, Masya Allah, selawat 1000, itu 1000. Tapi mungkin dari sudut tahajudnya tak sekuat orang yang kuat tahajud. So, betul. Tuan-puan sekalian, ada kuat ceramah saja. Ada orang kuat ceramah saja, Encik Peli saya. Ada orang kuat ceramah. Ya, tak apalah kan. Dah mungkin ibadah saya kurang, tapi saya berharap Allah terima dari sudut menyampaikan ilmu. Tuan-puan setiap hari live bukan mudah, Masya Allah. Kadang rasa nak cuti juga sehari, kadang rasa juga nak rehat seminggu. Kan, rehatlah seminggu. Sebab Masya Allah, itulah ujian menyampai ni, banyak ujian. Jadi gitulah, ada orang bahagian dia, bahagian masing-masing. Tapi jangan sampai kita tak ada kekuatan. Ada orang kuat dengan selawat, ada kuat dengan istighfar, ada orang kuat dengan ni. Jadi kita semua ni saling melengkapi lah. Ada yang kuat dengan zikir rahmat, ada yang kuat zikir rahmat. Saling melengkapi. Esok di mahsyar, insya-Allah kita saling tolong menolong. Ya Allah, gini kan, ni sahabatku, ini sahabatku, ni sahabatku. Jadi jangan sampai tak ada kuat belaka. Istighfar pun sikit, salawat pun sikit, sedekah pun jarang-jarang, solat tahajud pun tak. Jangan sampai tak ada. Kita cari satu amalan yang kita boleh istiqamah dan kita jaga sungguh. Amalan yang lain tu kalau kita ringan-ringan, kadang buat kadang tak buat tu, bukan kata tak apa. Tetapi insya-Allah mudah-mudahan dengan satu amalan, 2 amalan ke 3 amalan ke, yang kita buat istiqamah, yang kita buat sungguh-sungguh, yang kita buat yang terbaik, itu akan membawa rahmat Allah
Dan dengan itulah kita akan dipilih masuk ke syurga Allah. Amin. Faham? Encik faham kan apa saya cuba sampaikan? Faham. Okey. Encik faham apa? Faham semualah. Ya. Okey, insya-Allah. Encik kuat apa? Saya kuat tengok ustazah. Dengar ustazah. Saya kuat mendengar ustazah dia berceramah. Okey. Kuat mendengar luahan. Ya. Okey. Sambung lagi 50. Lepas tu kita mungkin saya rasa kena berhenti setakat tu sebab rasa macam tenaga tu tak ada. Cakap pun macam cik saya boleh ceramah ustazah. Oh cik. Okey cik sambung. Tak. Okey. InsyaAllah kita sambung lagi dengan 50 kali zikir rahmat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, telah selesai kita zikirkan zikir yang sangat-sangat hebat dengan ganjaran pahalanya seumpama membebaskan 10 orang hamba, dan membebaskan seorang hamba itu seumpama membebaskan anggota badan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diberikan 100 kali 100 kebaikan pada hari ini, kemudian dijauhkan 100 keburukan yang mungkin kita tahu dan kita tidak tahu, kemudian dijauhkan daripada bisikan syaitan. Kemudian kita fikir balik betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, sayangnya Allah kepada kita. Bila kita fikir tentang ganjaran ini memang cukup hebat, dan manusia tidak mampu memberikannya kepada kita. Manusia tidak mampu menjauhkan kejahatan yang bakal berlaku, keburukan yang bakal berlaku pada kita. Kemudian manusia tidak mampu memberikan 100 kebaikan kepada kita, mendatangkan 100 kebaikan. Kemudian secara berterusan setiap hari kalau kita zikirkan, kemudian manusia tidak mampu memberikan pahala membebaskan 10 orang hamba. Betapa penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan kita ganjaran dalam kita beramal. Jadi kehebatan zikir ini sangat-sangat besar pahalanya. Antara lain Allah suruh kita ni istiqamah. Kemudian Allah nak suruh kita masuk syurga dengan amalan-amalan yang besar ganjaran pahalanya. Banyak amalan-amalan yang saya sebut tadi, dengan solat duha pun besar ganjaran pahalanya. Seperti dibina istana di syurga. Kemudian banyak kelebihan yang kita perlu istiqamah. InsyaAllah kita terus istiqamah dalam kebaikan dengan zikir rahmat ini, dan juga kita solat duha, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak selawat, dengan insyaAllah kita menambahkan rasa rindu dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rindu akan pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah melalui amalan-amalan ini, insya-Allah. Dan bila kita kembali kepada cerita tadi Ustazah, memang sebab rasa bila Ustazah cerita tentang sanggup berselfie, bertunggu berjam-jam, jadi saya rasa nak selfie dengan Ustazah, boleh? Minta maaf ya kalau Encik nak selfie dengan saya, jumpa PA dulu ya. Jumpa PA, okey, baik. Sebab suami saya tak suka saya berselfie dengan orang lelaki. Oh, okey, faham. Faham. Masya-Allah, Allahu Akbar. Boleh lagi. Ya. Saya Encik boleh lari. Betul-betul. Okey. Encik tolong ni ambil kursi ni. Masya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi, Masya-Allah. Kita nak berhenti dah.
Sebenarnya saya nak berkongsi, tapi esok lah, kita akan tangguhkan besok. Kalau ikutkan kuliah Riyadhus Salihin kita sebenarnya akan baca kuliah. Kalau ikutkan Riyadhus Salihin kita akan baca hadis yang kedua. Dan hadis yang kedua ni dia ada kaitan dengan solat duha. Jadi pagi besok encik suami, kita akan gunakan whiteboard. Whiteboard tu whiteboard ada 2. Apa saja soal jawab persoalan tentang solat duha, tata cara, kaifiat ni kaedah, fadilat, kelebihan, dan apa saja soal jawab yang menjadi confused tentang solat duha, kita akan rungkai secara detail pada pagi besok dalam kuliah Riyadhus Salihin. Sebab ia ada kaitan dengan hadis yang kita akan bacakan. Saya baca sikit hadisnya sebagai teaser hari ini. Sebab muslimin muslimat, solat duha ni solat yang mudah bagi setengah orang, tapi sangat susah bagi orang-orang yang bekerja. Sangat susah. Kadang-kadang kita dah ambil wudu, on the way perjalanan kentut, on the way perjalanan batal. Kita dah pakai elok cantik, pakai bedak, pakai semua dah elok. Nak ambil wuduk balik tu bukan senang. Masya Allah. Berbeza dengan orang berada di rumah. Mungkin lebih ringan sikit lah untuk solat duha. Namun insya Allah, dengan penjelasan dan perkongsian kita pagi besok, kita akan mencintai solat duha sehingga kita sangat sukar sekali untuk meninggalkannya. Kedua, saya akan berkongsi dengan tuan-puan sekalian insya Allah dengan cara yang kita rasa mudah, yang kita akan rasa ringan untuk kita beramal dengannya. Bagi yang sibuk, bagi yang sekian-sekian, bila anda dengar esok, oh boleh macam tu, oh betul lah, macam tu. Ada cara yang mana bila kita tahu, sebab tu ilmu ni memudahkan kita. Bila kita tahu, Masya Allah, ia akan membuatkan kita ni tak tinggalkan solat duha. Okey, saya baca cara ringkas hadisnya. Kalau ikut kuliah Riyadhus Salihin, ini kita akan kupas besok. Tapi teaser dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarin aidan radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min zalika rak'atani yarqa'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, setiap-tiap persendian seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Dikatakan kita mempunyai 360 sendi utama. Kalau campur yang halu-halu yang kecil-kecil tu lagi banyak lah. Wallahu alam. Tiap-tiap persendian seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Nabi kata setiap sendi pada tubuh badan kamu kena bersedekah. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Muslimin muslimat, kita ni kalau satu jari tak boleh gerak, satu jari tak boleh gerak. Ini ada banyak sendi ni. Sendi ni, ini. Dah 3 sendi kat sini. Satu jari dah 3 sendi. Mungkin ada lagi yang kecil-kecil. Kalau satu jari je, sendi kita tak boleh gerak, kita rasa macam mana? Susah hati kan? Pergi berobat sana, berobat sini, jumpa doktor pakar, jumpa macam-macam lah. Hanya satu jari tak boleh gerak. Kalau semua jari, kalau satu tangan, 2 tangan tak boleh gerak. Allahu Akbar. Sebab selama ni kita boleh gerak. Sebab itu kita tak rasa setiap persendian itu satu nikmat. Sebab selama ni boleh gerak, tak ada masalah. Kan? Tak ada tersekat. Nak ambil kunci boleh ambil, nak makan boleh, tak ada masalah, semua boleh gerak. Kecuali jika Allah ambil nikmat persendian, barulah kita rasa sendi selama ni yang boleh gerak itu adalah nikmat. Selagi mana Allah beri percuma dan dia masih elok, kita tak rasa itu adalah satu nikmat yang besar. Kecuali Allah dah tarik. Kalau orang lumpuh, lagilah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Semalam ada seorang wanita, umur baru 30 tahun. Allahu Akbar. Umur baru 30 tahun. Muda, cantik. Cantik. Kita boleh
bukanlah nak puji orang cantik ya. Saya nak bagi tahu wanita ni apa ujian dia. Ustazah masa peluk. Tu yang saya kata, encik suami tak dengar. Orang tak dengar apa yang wanita ni cerita dekat telinga saya. Dia peluk, ustazah doakan saya, moga saya setia dengan suami saya. Kita kalau dengar tu jatuh cinta pada orang lelaki lain ke? Semoga saya boleh bertahan dengan suami saya. Macam tu kan. Saya kata, kenapa puan? Kenapa adik? Sebab kita nampak dia muda. Suami saya sebenarnya dah lumpuh 8 tahun ustazah. Bedridden. Suami saya lumpuh langsung tak boleh bangun, terlantar sahaja di atas katil. Kami baru nikah dalam berapa lama? Maksudnya mungkin berapa bulan dia nikah. Saya tak sempat tanya detail sebab orang beratur kan. Suami saya aksiden dan bermula pada tu suami saya lumpuh. Saya tak dapat suami saya tak maksudnya lumpuh dan kami belum sempat nak ada anak dan sebagainya. Bayangkan baru kahwin, suami aksiden dan lumpuh. Bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan 4 tahun, dah 8 tahun. Dan wanita mana yang tidak inginkan anak? Boleh jadi dalam situasi begini, yang doktor kata dah tak ada harapan dah suami ni nak boleh berjalan balik, nak pulih. Mungkin kena terus saraf belakang ke? Dia kata, ustazah doakan saya kuat untuk redha menerima takdir Allah. Padahal kalau isteri ni contohnya lah minta berpisah dengan suami. Bahkan boleh jadi suami dia pun kata, kita pisah saja, kamu bina kehidupan kamu. Kamu boleh ada anak mungkin dengan lelaki yang lain, lelaki yang baik. Tetapi isteri ni ya Allah muda lagi, ada rupa baik, solehah. Masya Allah. Bukannya tua ni, umur 30 bukan ada anak. Dia ada sebab dan jika dia buat pilihan itu pun bukanlah pilihan yang buruk. Kan untuk demi masa depan dia ada keturunan, ada zuriat contohnya. Tapi setianya dia. Saya bila dengar saya terus nangis, kata Allah hebatnya kamu dek. Besarnya pahala redha dan pahala sabar kamu dek. Moga kamu terus kuat. Kerana dunia ni sementara. Saya ingat saya cakap macam tu. Hidup ni sementara, dunia ini sementara. Semua ini sekejap saja. Kita akan mati bertemu dengannya. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kamu zuriat keturunan yang ramai di syurga kelak. Bersama dengan suami kamu yang sempurna di akhirat kelak. Tuan puan, bukan senang. Lumpuh baru lepas kahwin. Aksiden 8 tahun bertahan. Allahu Akbar tuan puan sekalian. Itu yang kita kata sendi langsung tak boleh gerak. Lumpuh langsung tak boleh gerak. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, tiap-tiap persendian seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Bila kita bertasbih, tasbih apa? Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Tak apalah tu. Tapi bila sebut tasbih, tasbih subhanallah. Nabi sebut setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Tahmid pula alhamdulillah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah. Menyuruh kepada setiap bacaan takbir adalah sedekah. Allahu Akbar. Itu yang pagi-pagi perasan tak? Kami mula, siapa yang masuk 6.30 ataupun 6.40, kami mula dengan zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka pada saat ini kita dapat ilmu sumber mana hadis Nabi yang berkaitan dengan zikir ini. 4 zikir ini digabungkan. Selama ni kita ingat nasyid je. Sebab ahli nasyid dia gabungkan 4 zikir ni. Tetapi pagi ini Allah beri kita ilmu yang mahal. 4 zikir ini digabungkan dalam satu alunan nasyid yang indah berdasarkan hadis Nabi yang sahih riwayat Muslim. Apa dia? Nabi SAW bersabda, setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Sebab apa? Nabi sebut apa tadi? Hendaklah setiap sendi-sendi kamu itu, mesti pada setiap sendi kamu itu adanya sedekah. Ini adalah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang kedua dalam bab yang ke-13. Yang merupakan hadis yang ke-118. Jadi hari ini kita ada buat kuliah juga.
Maksudnya habis majlis zikir, kita majlis ilmu, iaitu bacaan majlis ilmu adalah ni lebih kurang ada 5.84 8,800 9,000 yang hadir saat ini. Muslimin muslimat, ini adalah kuliah Riyadhus Shalihin kita siri yang ke-100 ke-200 dah. Boleh jadi siri yang ke-200 dah hari ni, ke-200 lebih macam tu lah. Muslimin muslimat, alhamdulillah, syukur. Akhirnya kita dapat ilmu yang mahal pada pagi ini. Bila Nabi perintahkan setiap sendi pada diri kamu, hendaklah setiap paginya kamu bersedekah untuk setiap sendi. Lalu kita fikir, macam mana nak bersedekah untuk setiap sendi? Sendi ada lebih kurang dalam 360 sendi. Apa maksud Nabi? Lalu Nabi mempermudahkan. Nabi kata, setiap tasbih subhanallah itu sedekah. Setiap tahmid iaitu alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil iaitu la ilaha illallah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar sedekah. Sebab itulah kita pagi-pagi pun kita mula, kalau siapa tuan-puan ikut kuliah kita 6.30 kita start majlis zikir, kita mula pasang zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi tuan-puan bila dengar alunan itu dipasang, bila starting kuliah kita, tuan-puan kena ikut. Sebab Nabi perintahkan untuk kita buat sedekah untuk setiap sendi. Mudah-mudahan dengan itu Allah kuatkan sendi kita. Allah jauhkan kita daripada ujian lumpuh, ujian sendi kita tidak boleh digerakkan. Muslimin muslimat. Namun Nabi SAW sebut lagi, setiap kamu menyuruh kepada kebaikan itu sedekah, dan setiap kamu melarang kepada kemungkaran itu sedekah. Masya Allah. Siapa yang suruh buat baik, siapa yang menyuruh buat baik, sedekah. Dan siapa yang larang daripada buat kejahatan atau kemungkaran ataupun maksiat, sedekah. Ada orang kata, ustazah, saya bukan macam ustazah boleh buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Orang buat maksiat sekian-sekian. Saya kata, makcik boleh buat amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah makcik. Maksud ustazah, sudah tentu kita sendiri, dan kalau ada anak, semua terdedah kepada malas buat baik dan terdedah kepada nak buat kemungkaran. Lalu saya kata macam ni, makcik selalu tak pesan pada anak, jagalah kebersihan, kemas bilik elok-elok, bila balik sekolah susun kasut tu, beg letak tempat dia, pergi mandi elok-elok, semayang. Semua itu menyuruh kebaikan. Saya kata, Masya Allah, hari-hari kita suruh ahli keluarga buat baik, kita dapat pahala sedekah. Hari-hari pun kita pesan, jangan semayang lambat, semayang tu jangan laju, takut tak sah, tak ada tumakninah. Pakai tu elok-elok nak keluar. Ya, kamu nak pergi taman mainan, mak nak pergi taman nak pergi main futsal. Boleh, tapi seluar tu labuh sikit bawah lutut. Masya Allah, kita sebenarnya sentiasa ada peluang untuk suruh kebaikan dan melarang kemungkaran dalam rumah kita. Sebab kadang kita fikir, tegur-tegur kemungkaran di luar tu. Tetapi kemungkaran boleh berlaku dalam rumah dan menyuruh kebaikan begitu banyak peluangnya di dalam rumah. Jadi setiap kali kita menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran, maka kita dapat pahala sedekah. Namun Nabi SAW menyebut penutup kepada hadis ini, Masya Allah. Dan yang demikian itu dapat dicukupi dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Masya Allah. Nabi SAW sebut, dan yang demikian itu dapat dicukupi dengan melakukan 2 rakaat solat duha. Masya Allah, Allahu Akbar. Seolahnya Nabi berikan kita cara yang boleh mencukupkan kesyukuran dan sedekah kita untuk setiap sendi. Tuan-puan, muslimin sangat faham maksudnya. Kalau kita tengok penjelasan, keutamaan solat duha dan bahawa solat duha dapat mencukupi sebagai sedekah untuk anggota badan, kerana solat merupakan perbuatan yang melibatkan semua anggota badan dan menahan diri daripada yang keji dan mungkar. Nabi sudahkan dengan apa dia, muslimin muslimat. Nabi kata, dan yang demikian itu, segala bentuk sedekah itu yang Nabi suruh setiap persendian hendaklah kamu melakukan sedekah itu, Nabi kata, dapat dicukupi dengan kamu menunaikan solat duha 2 rakaat. Kerana solat adalah merupakan ibadah yang melibatkan sendi. Perasan tak? Semua sendi digunakan, ada pergerakan.
Daripada berdiri sampai sujud, rukuk sampai tahiyat, semua pergerakan sendi. Nabi kata semua sedekah untuk setiap sendi itu dicukupkan. Cukup dengan kamu solat 2 rakaat solat duha, ia mencukupi segala sedekah setiap sendi kamu. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Pada semalam tu saya jumpa wanita yang 8 tahun dah suami dia lumpuh. Sehari sebelum saya ceramah di Masjid Seberang Takik, ada seorang isteri datang dengan suami dia naik wheelchair. Lepas tu saya dah habis kuliah, saya pergi dekat sebab dia susah nak masuk. Lepas tu ada seorang anak perempuannya yang sangat comel. Nanti jap saya nak ambil kecomelan. Sekejap, tuan-puan tunggu jap. Okay. Masa tu dah last dah di Masjid Seberang Takik. Kemudian ada seorang anak kecil, bukanlah kecil sangat, darjah 3 tak silap saya, darjah 3. Dia bagi saya satu kad ni. Dan ibu dia kata dia buat sendiri ustazah dengan susah payah. Ini yang apa ya, kalau buah tu kan. Lepas tu ini kertas-kertas. Okey. Lepas tu dia tulis apa kat sini? Selamat ulang tahun kelahiran. Terimalah sejambat bunga. Dia tulis terimalah sejambat bunga. Ini anak-anak yang berumur darjah 3, perempuan. Lepas tu dia tulis dalam ni. Masya Allah. Saya baca ya. Selamat ulang tahun Ustazah Asma. Nama saya Aminatul Khalisah. Akademi Al-Quran Amalilah Terengganu. Tolong doakan saya khatam hafaz Quran pada tarikh 11 hari bulan 11 2022. Dia target dia untuk bulan 11 ni habis 30 juzuk. Saya tak ingat adik ni dah hafal berapa juzuk. Banyak jugalah. Dalam darjah 3, darjah 4. Doakan saya jadi anak soleha. Saya teringin nak pergi umrah dengan Ustazah. Saya doakan Ustazah diberi kesihatan yang baik. Cita-cita saya nak jadi macam Ustazah Asma. Saya suka tengok live Ustazah. Terima kasih atas ilmu yang Ustazah kongsikan. Kemudian dia lukis. Nampak tak? Dia lukis. Ni, dia lukis. Okey. Satu dia tulis Ustazah Asma. Kemudian Masya Allah comelnya. Subhanallah. Okey, dia tulis macam ni tau. Ini Ustazah Asma. Ini dia tulis nama dia Aminatul Khalisah. Tapi dua-dua name tag dekat gambar ni adalah UAH tapi kecil. UAH. Sebab kan dia kata nak jadi macam Ustazah. UAH Ustazah Asma Harun. Jadi nama dia juga A Aminatul. Jadi boleh juga UAH, UA juga. Masya Allah, comel. Masya Allah. Okey. Anak ni datang pada saya. Lepas tu dia bawa buku untuk sign. Saya tanya, mana ibu ayah? Mana mak ayah? Sebab dia datang seorang, orang lain semua beratur dengan mak. Tapi tiba dia anak yang masih kecil. Kan? Maksudnya anak kecil lah ni, darjah 3. Dia beratur, lepas tu dia datang bawa buku. Saya kata, datang dengan siapa? Dengan mak ayah. Mana mak ayah? Lepas tu dia pun tunjuk. Rupanya ayahnya lumpuh, duduk di atas wheelchair. Saya pun kata, jom kita pergi jumpa mak ayah. Maksud mak ayahnya berada di luar masjid, dekat koridor. Sebab maknya mungkin nak tolak masuk ke dalam tu susah. Mak mana? Mak dekat dengan ayah. Saya pun pergi keluar jumpa. Subhanallah, sebuah keluarga yang sempurna. Walaupun si ayah tidak sempurna. Kesan daripada aksiden, lumpuh separuh badan. Subhanallah, saya tanya berapa lama dah encik ni? Dah 4 tahun. Bukan, dia tak jawab dah 4 tahun. Dia kata baru 4 tahun Ustazah. 4 tahun. 4 tahun dah lumpuh di atas, duduk di atas wheelchair. Isteri ni yang sangat setia menguruskan 4 orang anak lagi. Kan, dengan anak sekian-sekian. Dan subhanallah, Allahu Akbar, tidak terlihat pun pada wajah si isteri ataupun wajah suami yang lumpuh ini rasa sedih. Cuma kita doakanlah, ya Allah, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Walaupun doktor kata sangat macam agak mustahil
suami ni boleh berjalan kembali. Sebab ada jenis lumpuh yang doktor kata tak ada jalan. Buat operation ke, buat apa ke, bila dah terkena saraf tunjang yang utama ataupun apa, tak boleh nak dikembalikan dah. Jadi bayangkan ya, terhadnya, ya, subhanallah, pergerakan nak pergi mana, nak pergi berjalan, nak buat apa, nak buat ini dan sebagainya bukan senang. Terpaksa menerima lumpuh sepanjang hidup bukan satu perkara yang mudah, sangat-sangat susah. Subhanallah, ini semalam ni balik Terengganu, saya selalu terima kad-kad yang cantik, yang comel macam ni daripada anak-anak. Subhanallah, saya rasa macam selalu kagum. Masya Allah, ada banyak lagi lah, Masya Allah. Rupanya muka surat depan ada nota-nota dia tampal. Adik Kalisha ni, Aminatul ni dia tampal-tampal. Oh, saya tak tengok lagi yang belakang ni. Okey, yang depan. Bila depan ni dia tulis, Ustazah sangat baik. Saya tak mampu beli bunga mahal. Terimalah sejabat bunga craft saya. Saya sayang Ustazah kerana Allah. Doakan keluarga saya. Doakan saya dan keluarga dapat pergi umrah dengan Ustazah Asma. Doakan saya dan keluarga jadi tetamu Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin-muslimat. Dia kata saya tak mampu nak beli bunga yang mahal. Terimalah bunga craft daripada saya. Nanti saya akan share gambar adik ni dekat FB. So semalam memang saya ambil gambar adik Aminah tu. Siapa yang nak tengok dekat page Ustazah Asma. Saya dengan adik ni. Kalau kalian tengok, dia pakai tudung saya, tudung bulat. Lepas tu anda akan tengok wajah anak ni sangat bersih, mulus, indah sangat. Saya kata, Dek, kamu sangat indah, hati yang baik. Dia anak sulung. Dek, saya kata, kamu kena banyak tolong mak untuk uruskan ayah. Kan, kamu kena sabar, kamu kena redha. Tak sama macam anak orang lain. Ayahnya boleh hantar pergi sekolah. Ayahnya boleh bawa pergi jalan-jalan melancong. Kan, ayahnya boleh buat itu, buat ini. Tapi kamu diuji dengan ayah yang begini. Dia anggut-anggut, dia faham. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau ada siapa yang dermawan, yang ingin menaja keluarga ini pergi umrah dengan kami, bolehlah hubungi kami. Boleh jadi ya. Mungkin ada yang tersentuh hati, Ustazah, saya nak taja keluarga itu pergi umrah dengan Ustazah. Kami kalau ada orang nak beri infak, kami sendiri selalu taja. Kami menaja orang bagi percuma untuk umrah tu memang selalu. Setiap kali pergi umrah mesti ada yang percuma. Tapi kita tak mampu nak memenuhi semua harapan orang. Jadi mungkin ada dermawan yang nak hubungi kami, nak menaja adik ni seorang ke, kan? Sebab kita ada umrah bulan 10 dengan bulan 12. Jadi ataupun dengan keluarga dia ke, wallahu alam. Mana tahu ini rezeki adik Kalisha, adik Aminatul, mana tahu rezekinya, wallahu alam, kan? Okey. Jadi saya nak sebutkan apa tuan-puan sekalian? Kita baca satu hadis Nabi. Okey, semua bertambah sekejap ni, saya tengok lebih kurang 10,000 lebih. 10,500 yang hadir ni, tuan-puan sekalian. Saya cerita pasal orang yang lumpuh yang saya jumpa dalam 2 hari yang lepas. Semalam pun jumpa seorang wanita yang suaminya lumpuh 8 tahun. Dia baru kahwin, suami aksiden, lumpuh. Bukan lumpuh separuh badan. Lumpuh terus tak boleh bergerak. Wanita ni semalam datang jumpa saya, peluk, minta doa, Ustazah doakan saya supaya saya setia, saya sabar, saya redha. Wanita ni masih muda, 30 tahun. Wanita yang dari segi zahirnya, fizikalnya, wanita yang cantik. Wanita yang ada peluang untuk membina kehidupan dia. Saya tanya, suami lumpuh? Ya Ustazah, lepas kahwin berapa lama? Suami aksiden lumpuh. Dah 8 tahun Ustazah. Memang terlantar saja di atas katil, tak boleh bergerak langsung Ustazah. Saya kata, ya Allah, sabarnya kamu, Dek, kuatnya kamu, Masya Allah. Dia kata, Ustazah, doakan, tolong, saya harap saya boleh kuat dengan mengingatkan syurga Allah. Ya, kamu memang dah kuat. Kalau tak boleh bertahan 8 tahun ni. Ramai yang mungkin nak bina kehidupan sendiri. Cuma yang saya nak tekankan saat ini, kita yang semua boleh gerak jari ni, kita semua boleh jalan ni, semua kerana Allah menguatkan setiap sendi tubuh badan kita. Bayangkan kalau Allah tak izinkan 1 jari je tak boleh gerak, ataupun 5 jari, apa yang kita buat? Kita akan sanggup habiskan berapa banyak pun duit dan belanja untuk supaya kita dikembalikan semula tangan kita untuk bergerak. Itu baru tangan. Kalau satu ni, kalau semua ni, oh Masya Allah, jika ada ruang untuk berubat, saya rasa kita akan sanggup gadaikan emas apa yang kita ada untuk kita dapat balik sendi untuk digerakkan. Namun kerana setiap persendian ini Allah bagi percuma, tak perlu maintenance pun,
Tak perlu pergi servis pun. Bangun-bangun boleh gerak. Bangun-bangun boleh jalan. Bangun-bangun boleh makan. Boleh buat apa saja. Sebab itu kita tak merasakan besarnya nikmat sendi yang Allah berikan kepada kita. Kecuali sekiranya Allah tarik nikmat sendi tu. Seperti lumpuh, tak boleh bergerak, Parkinson ke apa ke, yang mana sendi sudah tidak boleh digerakkan dengan baik, masa tu barulah kita rasa betapa besarnya nikmat sendi. Subhanallah, tuan pasal yang bayangkan dia macam mana boleh gerak-gerak ni ya. Bayangkan ya, macam mana boleh gerak. Hebatnya Allah. Kadang kita gerak ni tanpa fikir bagi arahan pun, tapi kita rasa nak gerak boleh gerak. Rasa nak tepuk. Subhanallah. Sebab itu apa yang kita tulis besok Allah akan hisap betul-betul. Apa yang kamu tulis di FB, perkataan yang buruk, keji, sebarkan fitnah, maki hamun, ni persendian ni yang Allah beri, kamu tulis benda-benda yang menyebarkan keburukan, memecah belahkan ummah, menyebarkan kebencian. Apa saja ni, setiap sendi Allah beri pada kita ni, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan Nabi sebut apa dalam hadis yang kita baca, hadis sahih riwayat Muslim? Tiap-tiap persendian seseorang di antara kalian setiap paginya hendaklah kamu melakukan sedekah. Nabi perintahkan dalam hadis ini, setiap sendi tubuh badan kamu hendaklah kamu melakukan sedekah. Saya pernah baca fakta, sendi kita ni yang besar-besar, yang utama, ada lebih kurang 360 sendi. Belum masuk yang halus-halus, kecil-kecil, mungkin ada 1000 sendi. Nak kata hebatnya persendian yang Allah buat dalam tubuh badan manusia. Daripada hujung sampai hujung kaki tu, semua ada sendi-sendinya. Masya Allah. Nabi kata tiap-tiap persendian seseorang antara kalian setiap paginya mesti berbuat sedekah sebagai tanda syukur pada Allah. Allah masih beri sendi-sendi yang baik untuk kita. Lalu Nabi menyambung hadisnya, maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, iaitu subhanallah. Setiap tahmid adalah sedekah, iaitu alhamdulillah. Setiap tahlil adalah sedekah, iaitu la ilaha illallah. Setiap takbir adalah sedekah, iaitu Allahu Akbar. Ini hadis Nabi yang sahih ni. Nabi sebut begitu. Jadi Nabi ajarkan kita setiap pagi mesti kita ucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita ulang-ulang lagi sebagai tanda sedekah, iaitu kesyukuran kita di atas setiap persendian. Kemudian Nabi menyambung, kamu memerintahkan perbuatan yang baik itu sedekah, dan kamu melarang kemungkaran itu sedekah. Kita duk suruh anak pagi-pagi tu kan, bangun awal, semayang elok-elok, pergi sekolah elok-elok, belajar elok-elok, bagi tumpuan, kita doa pula dekat dia. Semua itu adalah perbuatan menyuruh kepada kebaikan. Dan kita pesan pula, dekat sekolah jaga akhlak, jangan sakiti hati cikgu, jangan sakiti hati kawan, jangan ambil barang kawan, jangan bergaduh dengan kawan. Kalau kawan ejek, jangan balas. Ingat tu ya. Soalahnya kita melarang kemungkaran, kita pesan-pesan supaya tak buat kemungkaran, itu adalah sedekah. Masya Allah. Dan Nabi sebut yang demikian itu dapat dicukupkan dengan kamu melakukan 2 rakaat solat duha. Masya Allah, alhamdulillah. Maksudnya dengan kamu buat solat duha 2 rakaat akan mencukupkan semua kesyukuran kamu di atas setiap persendian. Kalaulah pagi tu tak sempat nak zikir, tak sempat nak suruh kebaikan, tak sempat nak melarang kemungkaran, tapi dengan kamu buat solat duha 2 rakaat, maka ia telah mencukupi segala syukur kamu di atas setiap persendian. Sebab Nabi perintahkan setiap persendian mesti kamu buat sedekah. Bukan keluar duit. Ni saya keluar RM100 sebagai tanda syukur kerana Allah berikan sendi yang baik, sehat walafiat. Tetapi Nabi berikan kita cara untuk bersyukur di atas setiap sendi ada dengan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dengan menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran, dan dengan kita menunaikan solat duha 2 rakaat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini adalah kuliah Riyadhus Shalihin siri yang keberapa Encik? 199 hari ini kita membacakan kitab ini. Sebab saya tengok yang hadir ni 10,000 lebih, mungkin ada orang yang baru ni hari ni yang tak pernah hadir lagi. Setiap hari kita ada buat majlis zikir, bermula daripada jam 6.30. Kita baca Al-Fatihah 10 ayat awal, Al-Kahfi 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita baca Asma'ul Husna, kemudian kita selawat 10 kali. Dah 5 dah.
baca al-maqsurat. Dalam maqsurat ini ada banyak zikir dan banyak doa daripada hadis Nabi. Kalau nak himpun-himpun sangat banyak lah. Kemudian kita akan baca zikir rahmat. 7 bacaan yang kita wajibkan setiap pagi. Bermula 6.30. Biasanya habis dalam 7.30, 1 jam. Bermula 7.30 kita sambung majlis ilmu, iaitu merujuk kepada kitab Riyadhus Salihin. Maksud kitab ini bermaksud Taman Orang Soleh oleh Imam Nawawi, ulama besar muktabar Hujjatul Islam, dan kitab ini diguna pakai di seluruh dunia, dialih bahasa oleh beratus bahasa di dunia. Kitab yang tidak ada keraguan untuk umat Islam seluruhnya untuk beramal apa-apa mazhab sekalipun. Kerana kitab Riyadhus Salihin ini menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Jika tak sahih sekalipun, sikit saja hadis yang hasan, dan sekiranya ada hadis yang dhaif pun boleh je untuk beramal. Itu penjelasan lain. Dan dihimpunkan firman-firman Allah. Riyadhus Salihin ini menghimpunkan ilmu fardu ain, 3 teras ilmu fardu ain. Ilmu akidah, ilmu syariah dan ilmu tasawuf. Tapi paling besar ada ilmu tasawuf. Dan pagi ini kita membacakan hadis yang ke-118 dalam kitab Riyadhus Salihin. Ia merupakan hadis yang kedua dalam bab yang ke-13, iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Setakat itu perkongsian kita pada pagi ini. Kita akan bertemu pada pagi besok untuk menyambung hadis ini. InsyaAllah pagi besok, sebagaimana yang saya buat teaser tadi, pagi besok ni kita akan jelaskan tentang kaifiat, kaedah nak solat duha, kemudian fadilat, kelebihan solat duha. Segala fadilat kita akan rungkaikan solat duha. Berapa bilangan rakaat kita sebut tadi. Ada mazhab, ada pendapat kuat mengatakan 12 paling banyak, ada kata 8. Berapa jumlah solat duha yang paling afdal? Ada pendapat mengatakan 4, ada yang mengatakan 8. Semua itu kita akan bincangkan besok. Dan bagaimana nak buat solat duha yang mudah, yang bagi orang yang sibuk supaya tak tinggal solat duha. Kan subhanallah. Sebab ada orang tak terfikir nak buat macam tu. Dia nampak solat duha kena solat pukul 10, susah. Dah pakai elok pergi kerja, dah pakai elok bedak, foundation apa. Untuk ambil wuduk tu satu benda yang mencabar. Masya Allah. Tapi kita akan mudahkan untuk cerita kepada tuan-puan sekalian. Kan supaya tuan-puan akan nampak tidak ada alasan. Dan ia adalah satu solat yang kita wajibkan pada diri. Solat tu sunat muakkad, tetapi kita boleh wajibkan pada diri kerana kita akan dengar fadilat yang begitu hebat dan besar yang Allah sediakan untuk solat duha. Dan Nabi memang pesan kepada salah seorang sahabat Nabi, tak silap saya Ibnu Mas'ud ke Abu Hurairah. Nanti kita tengok Nabi, antara pesanan Nabi kata, jangan kamu tinggalkan 3 perkara. Aku wasiatkan kepada kamu 3 perkara ini, 3 amalan ini. Solat witir jangan ditinggalkan, solat duha, dan satu lagi apa ya? Okey, tak apa. Esok kita akan tengok besok apa yang Nabi pesan wasiat, jangan tinggalkan 3 perkara ini. Alhamdulillah muslimin muslimat, terima kasih banyak-banyak.